Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang untuk mendengar sabdaan baginda Rasul junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa kebaikan, keberkatan pada setiap daripada kita. Kitab hadis yang kita sedang baca setelah kita berjaya menghabiskan pembacaan Sunan Imam Tirmizi adalah kitab Sahih Muslim, dan kita masih lagi berada pada muqaddimah Sahih Muslim pada tajuk yang kelima, di mana Imam Muslim menegaskan babu bayan, bab pada hadis yang menerangkan annal isnada minad din, pada riwayat yang menerangkan sesungguhnya sanad itu termasuk daripada agama. Wa anna riwayah, dan sesungguhnya riwayat-riwayat la takuna, tidak boleh diambil illa anis thiqat, kecuali daripada perawi yang dipercayai. Wa anna jarhar ruwah, dan sesungguhnya mencela, mencacatkan perawi, bima huwa, disebabkan apa yang ada pada mereka, jaizun, adalah jaiz, harus, bal wajibun, bahkan meletakkan jarah, pada waktu itu meletakkan kecacatan pada rawi, hukumnya adalah wajib. Wa annahu, dan perbuatan tersebut laisa minal ghibatil muharramah, bukanlah termasuk daripada mengumpat yang haram, tak dikira mengumpat. Maka pada bab ini khusus nak menegaskan, nak menekankan bahawa apabila perawi hadis dikatakan dengan tuduhan-tuduhan dan pada waktu itu perkataan-perkataan yang seolah-olah memburukkan dia, mengaibkan dia, mencacatkan dia, maka itu bukanlah perbuatan yang dilarang, sebaliknya ianya adalah wajib dengan tujuan untuk menjaga hadis dan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah wajib, ianya adalah perkara yang mesti dilakukan. Bal, kata Imam Muslim, bahkan minazzabi, perbuatan melakukan jarah terhadap perawi, perbuatan pada waktu itu menjelaskan kecacatan perawi, termasuk daripada azab, mempertahankan anis syariatil mukarramah, daripada syariah yang mulia. Itu adalah perbuatan yang wajib. Bukan pada waktu itu kita, para ulama hadis, buat apa yang mereka buat untuk menjatuhkan kredibiliti seseorang perawi, tetapi ianya adalah perlu dalam untuk mempertahankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkenaan tentang bahagian pertama tajuk yang panjang ini, bahawa pentingnya sanad. Sanad itu adalah sangat penting dan perlu mengambil hadis daripada rawi yang thiqah, yang dipercayai. Dan yang ketiga, perbuatan para ulama hadis mengeluarkan kecacatan-kecacatan perawi, itu bukanlah termasuk dalam mengumpat, tidak. Sebaliknya itu termasuk dalam kewajipan mempertahankan syariah dan agama Allah. Riwayat yang ke-26, baca sanad dia. An Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah antara anak murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, adalah asas kepada agama. Maka ilmu yang kita belajar ini, dia ada kaitan dengan agama, perlu dijaga. Seperti mana agama dijaga, dipelihara, ilmunya pun pada waktu itu perlu dijaga dan dipelihara. Maka bagaimanakah nak menjaga ilmu? Maka kata Muhammad bin Sirin, "Fanzuru", maka perhatikanlah kamu.
amman daripada siapa, ta'khuzuna dinakum, kamu mengambil agama kamu, iaitu daripada siapa kamu mengambil ilmu. Berhati-hati, ambil daripada orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang jauh daripada pembohongan dan pendustaan. Riwayat 27, teruskan. Masih lagi Muhammad bin Sirin, beliau berkata, lam yakunu yas'alun, tidaklah mereka, iaitu para sahabat, bertanya berkenaan tentang sanad. Pada awal selepas kewafatan Nabi, pada waktu zaman Nabi, tidak ada orang pernah bertanya tentang sanad. Apakah itu sanad? Rantaian perawi. Daripada siapa kamu dengar hadis ini? Dia pula daripada siapa? Dia pula daripada siapa? Sampai kepada Nabi SAW. Falamma waqa'atil fitnah, maka apabila telah datang zaman fitnah, zaman kerosakan, yang kita baca kata-kata Abdullah bin Abbas, tarkabun, kamu mula menunggang pada pendakian yang sukar dan mendata. Maksudnya manusia tidak lagi peduli perbuatan terpuji maupun tercela, sampai kepada Nabi, terhadap Nabi pun mereka sanggup berbohong dan berdusta. Maka apabila zaman dah begitu, maka apa kata Muhammad bin Sirin? Qalu, maka mereka berkata, sammu lana rijalakum, namakanlah untuk kami nama-nama perawi kamu. Kamu kata hadis, siapa perawi dia? Daripada siapa? Mestilah sebut sampai kepada Nabi SAW. Maka zaman sebelum hadis dibukukan, hadis dan kitab pada waktu itu dibukukan, maka orang dahulu mereka hafal hadis beserta dengan sanad. Sebab orang sangat berhati-hati, tak nak mengambil hadis pada waktu itu tanpa ada sanad dan sandaran dia. Maka sebab itu, setiap orang yang hafal hadis, dia akan hafal beserta dengan sanad dia. Dan itu yang kita nampak pada penulisan Imam Muslim. Macam mana dia boleh hafal semua nama-nama ini? Sebab selain daripada hadis, mereka perlu untuk menghafal sanad-sanadnya. Daripada siapa, sampailah kepada baginda Nabi SAW. Maka kata Muhammad bin Sirin, apabila manusia telah pada waktu itu tidak lagi mengambil berat tentang agama, maka perawi-perawi hadis mula bertanya untuk disampaikan kepada mereka nama-nama perawi yang ada dalam rantaian sanad mereka. Fayunzar, maka boleh dilihat sama ada perawi tersebut daripada kalangan ahli sunnah. Fayukhadhu hadithuhum, maka diambil hadis mereka. Wayunzar, dan dilihat adakah pada waktu itu daripada kalangan ahli bid'ah. Fala yu'khadh anhum, fala yu'khadh hadithuhum, maka tidak akan diambil hadis daripada mereka. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak COO Putra Wali. Terima kasih. Jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Okey, riwayat yang ke-28 masih lagi berkenaan tentang kepentingan sanad. Terus. Maka aku telah bertemu dengan Taus. Kita dah belajar dah tadi bahawa Taus adalah antara anak murid rapat Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Banyak bersama dengan Abdullah bin Abbas. Maka daripada Taus beliau berkata, laki itu Taus. Maka yang berkatanya Sulaiman. Sulaiman bin Musa berkata, aku telah bertemu dengan Taus. Fakultu, maka Sulaiman bin Musa ni pun berkata, haddatsalani fulan, orang tersebut telah menceritakan hadis kepadaku, kaita wa kaita, hadis dan riwayat sekian dan sekian. Pada waktu itu ada orang cerita hadis kepadaku. Maka pada waktu itu Taus tegur, in kana malian, jika perawi yang menceritakan hadis ini kepada kamu adalah malian. Apakah maksud malian? Bahasa mudahnya adalah seorang yang dipercayai, maka fakhudh anhu, ambillah hadis daripadanya. Apakah maksud terjemahan asal malian? Penuh, dipenuhi, orang yang dipenuhi. Dipenuhi dengan apa? Imam Nawawi ada syarahkan pada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah, yakni kata Imam Nawawi, thiqatan, seorang yang dipercayai, dhabitan, seorang yang pada waktu itu pengetahuan dan hafazannya dhabit, pada waktu itu adalah teguh, mutkina,
seorang yang itqan, kukuh di dalam periwayatannya, yusaku bidini, dipercayainya pada urusan agama, wa ma'rifatih, dan diketahui dan dikenali perawi tersebut, wa yu'tamadu alaih, dan dipercayai beliau, maka ini adalah yang dimaksudkan dengan malik. Maksudnya perawi-perawi yang menjadikan hadis itu sahih. Maka kalaulah dia begitu, ambillah hadis daripadanya. Kalaulah tidak, jangan. Sebab itu kita lihat daripada beberapa riwayat pada pagi ini, bagaimana para sahabat dan para tabi'in, mereka tidak terlalu suka orang yang semua benda pada waktu itu sebut sabda Nabi, sabda Nabi. Kerana pada waktu itu dia khawatiri semua benda pada waktu itu mereka ambil daripada sumber yang tidak sahih. Terus riwayat yang ke-29. Maka masih sama lagi perawi yang bernama Sulaiman bin Musa. Beliau berkata, aku telah berkata kepada Ta'us, salah seorang anak murid Abdullah bin Abbas, inna fulanan, sesungguhnya orang sekian-sekian telah menceritakan hadis kepadaku dengan hadis sekian-sekian. Maka terus Ta'us teguh, in kana sahibuka mali'a, jika teman yang menceritakan hadis kepada kamu ini adalah seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai, fakhudh anhu, maka ambillah hadis dan riwayat daripadanya. Kita mula masuk, belum lagi, terus baca riwayat yang ke-30. Okey. Hadis yang berikut ini Imam Muslim nak tegaskan bahawa tidak semua orang yang dipercayai pada waktu itu layak meriwayatkan hadis. Sebab syarat nak menjadi hadis itu sahih selain daripada thiqah, bermaksud dipercayai, ataupun ma'mun, bahasa yang digunakan dipercayai, orang tersebut mestilah dhabit dan mutkin. Dia boleh menyampaikan hadis daripada hafalannya pada waktu itu dengan hafalan yang bagus, dan pada waktu itu dengan keteguhan. Maksudnya dia betul-betul ingat. Taklah hari ni dia hafal, nanti bila esok tanya tentang hadis tu dah lupa. Itu bukannya itqan, bukannya kukuh di dalam periwayatan, di dalam meriwayatkan hadis. Maka dalam riwayat berikut ini Imam Muslim nak nukilkan bahawa ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata-kata daripada Abu Zinad. Dia kata dekat Madinah Al-Munawwarah ada 100 orang ulama yang mana mereka ini dipercayai, tak pernah berbohong, tak pernah berdusta. Tapi dalam bab hadis tak boleh dipercayai sebab mereka punya itqan, mereka punya dhabit tidak ada. Tak ada dhabit dan tak ada itqan. Pada waktu itu penyampaiannya berubah-ubah tak tepat dan tidak ada keteguhan di dalam meriwayatkan hadis. Menjadi pengajaran untuk kita. Bukan semua orang yang nampak baik pada waktu itu kita boleh ambil hadis dan riwayat daripada mereka. Bukan semua orang yang pada waktu itu nampak amanah dan jujur kita boleh ambil hadis dan riwayat daripadanya. Hadis dan riwayat mestilah diambil daripada orang yang cukup syarat selain daripada dipercayai, adalah golongan yang pada waktu itu hafalannya kuat dan ada itqan, ada keteguhan, kekukuhan dalam penyampaian dan periwayatan hadis. Jelas ke jelas? Baca sanad dia. Dah baca dah tadi? Okey. Daripada Abu Zinad, beliau berkata, adraktu bil Madinah, aku telah bertemu di Madinah, 100 orang ulama, kulluhum ma'mun, setiap daripada mereka adalah dipercayai, aman daripada dusta dan bohong. Namun kata Abu Zinad, ma yu'khadhu anhumul hadis, tidak diambil daripada mereka hadis dan riwayat. Kenapa? Yuqalu, dikatakan, laisa min ahli, mereka ini bukanlah daripada ahlinya. Apakah keahlian yang kurang walaupun dah jujur, walaupun dah amanah? Maka lihat kepada hasyiah nombor 1, ai laisa min ahlil hadis. Mereka ini bukan daripada golongan orang yang ahli di dalam periwayatan hadis. Apakah kekurangan mereka? Likillati dhabti, kurangnya mereka kekuatan untuk mengingati, menghafal, menyampaikan riwayat. Fa idza kana halal ma'mun dhalik, kalaulah itulah keadaan orang yang dipercayai,
ditolak hadisnya kerana pada waktu itu tidak ada kelayakan ad-dhabtu, hafalan yang kuat. Maka fakaifa halu ghairih, bagaimana pula keadaan perawi lain yang pada waktu itu adanya dusta, adanya pembohongan, tokok tambah dan sebagainya. Jelas ke jelas? 31 baca sanad dia. Mis'ar. Terus? Sa'ad bin Ibrahim berkata, la yuhaddithu. Tidak boleh meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW illa thiqat, kecuali perawi-perawi yang thiqah, yang dipercayai. Beserta dengan thiqah pada waktu itu dhabit dan juga mutkin. Terus, wahaddathani. Maka berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang terkenal dalam pelbagai bidang, bukan sekadar hadis. Berkata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu sebahagian daripada agama. Walaulal isnad, kenapa pentingnya sanad? Kata Abdullah bin Mubarak, dan kalaulah tidak kerana sanad. Apakah maksud sanad? Rantaian perawi. Hadis ini kita dengar daripada siapa? Beliau dengar daripada siapa? Sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaulal isnad, dan kalaulah bukan kerana sanad, laqala, pasti akan bercakap, man sya', sesiapa pun yang kehendak, masya', apa pun yang mereka kehendak. Masing-masing pada waktu tu nak bercakap. Betul ke tidak? Macam zaman kita, semua orang nak bercakap. Adakah benda yang dia cakap pada waktu itu ada sumbernya, ada dalilnya, daripada siapa? Kebanyakan pada waktu itu tidak yang mempunyai perkara tersebut. Kalaulah manusia dibenarkan bercakap, semua benda dia nak bercakap. Tapi itulah sanad. Sanad mengawal percakapan daripada hanya bercakap sesuatu yang didengari daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau berkata, Muhammad bin Abdullah qala hadatsana Abbas bin Rizmah qala sami'tu Abdullah yaqul bainana wa bainal qaumi al-qawaim, di antara kami dan orang ramai adanya kaki-kaki. Apakah yang dimaksudkan dengan kaki di sini? Ya'nil isnad, iaitu sanad. Sebentar. Okey, lihat kepada baris yang keempat daripada bawah. Apakah maksud al-qawaim? Di antara kami dan orang ramai adanya al-qawaim, kaki-kaki. Apakah maksudnya? Jumpa tak wa makna hadzal kalam? Jumpa tak? Wa makna hadzal kalam, dan maksud daripada ungkapan ini adalah man jaa bi isnadin sahih, barang siapa yang membawa sanad yang sahih, qabilnah, kami akan terima. Wa illa, kalaulah tidak, taraknah, kami akan tinggalkan. Faja'alal hadis, maka diumpamakan hadis seperti binatang yang tidak boleh berdiri tanpa sanad. Seperti mana binatang tidak boleh berdiri tanpa kaki, maka hadis tanpa sanad pada waktu itu tidak diterima dan tidak boleh berdiri dengan sendiri. Jelas ke jelas? Terus baca. Kemudian Abu Ishaq bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Mubarak, al-hadithul ladhi, sebuah hadis yang telah datang, inna minal bir, sesungguhnya termasuk daripada berbakti kepada ibu bapa, ba'dal bir, sesudah daripada melakukan kebaktian, antusalliya li abawaika, bahawa kamu menunaikan solat untuk kedua ibu bapa kamu beserta dengan solat kamu. Maksudnya solat untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Dia kata dia ada dengar hadis ni. Wa tasuma lahuma, berpuasa untuk mereka berdua beserta dengan puasa kamu, supaya ibu bapa pun dapat pahala solat dan pahala puasa daripada kamu. Maka Abdullah bin Mas'ud terus bertanya, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, amman hadha, daripada siapa kamu ambil hadis ini? Maka Abu Ishaq menjawab, hadha min hadis Syihab bin Hirash, aku ambil hadis ini daripada Syihab bin Hirash. Maka beliau berkata, thiqah, dipercayai.
Maka ditanya lagi, Syihab bin Hirash ambil daripada siapa? Maka dijawab daripada Hajjaj bin Dinar. Maka beliau berkata thiqah, dipercayai. Amman, Hajjaj bin Dinar pula ambil daripada siapa? Maka pada waktu itu Abu Ishaq berkata, Hajjaj bin Dinar kata beliau ambil daripada Nabi SAW. Terus Abdullah bin Mubarak tegur. Dia kata, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, inna bainal Hajjaj, sesungguhnya di antara Hajjaj bin Dinar dan antara Nabi SAW mafawiza, terdapat lautan padang pasir. Tanqati'u, akan terputus padanya ketika mana berjalan di padang pasir. A'naqul mati, tengkuk-tengkuk binatang tunggangan. Maksudnya jauh sangat. Jaraknya terlalu jauh, binatang pun boleh mati kalau nak merentas. Apakah yang dicuba sampaikan? Bahawa perawi yang bernama Hajjaj bin Dinar ni mana mungkin jumpa Nabi. Sebab Hajjaj bin Dinar ini adalah tabi'in. Bererti antara dia dengan Nabi sekurang-kurangnya ada dua lagi perawi yang dia tak sebut. Itulah seorang sahabat dan yang kedua adalah seorang tabi'in. Maka Abdullah bin Mubarak mengajar kepada kita, apabila kita menyelidiki sanad, kita akan nampak kekurangan yang ada pada sanad-sanad tersebut, kecacatan-kecacatan yang ada. Maka apakah maksud mafawis, lautan padang pasir? Maka lihat kepada syarah Imam Nawawi baris yang keempat. Maksud mafawis adalah al-ardul qafar al-ba'idah anil imarah wa anil ma'. Tempat yang gersang, jauh daripada tempat orang ramai tinggal dan tidak mempunyai air. Maka dipanggil mafawis. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua baris bawah tu. Wa dzalika li'anna al-Hajjaj. Yang demikian itu kenapa Imam Tirmizi sebut begitu? Kerana Hajjaj bin Dinar, beliau adalah daripada kalangan tabi'in. Fa aqallu ma yumkin. Maka sekurang-kurang perawi yang ada di antara dia dengan Nabi adalah pada waktu itu dua orang. At-tabi'i, seorang tabi'i dan juga seorang sahabat. Falihadha, maka sebab itu sabda Nabi SAW, bainahuma mafawis, antara keduanya ada lautan padang pasir. Maka pada waktu itu nampak sangat ada kekurangan pada hadis dan riwayat ini. Jelas ke jelas? Terus, walakin, tapi Imam Abdullah bin Mubarak memberi nasihat. Kalaulah nak sampaikan pahala untuk ibu dan ayah kamu, walakin, akan tetapi, laisa fis sadaqati ikhtilaf, tidak ada sebarang percanggahan pendapat tentang sedekah. Bahawa dengan bersedekah, pahala akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebab itu kita lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Baris yang sama tadi. Walakin, baris yang kedua, 4, 7. Jumpa tak? Baris yang ketujuh. Semua jumpa ke? Walakin, akan tetapi, apakah maksud daripada ungkapan Abdullah bin Mubarak daripada walakin? Man arada birra walidayh. Barang siapa yang nak berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya selepas kematian mereka, falyatasaddaq anhuma. Bersedekahlah bagi pihak mereka berdua. Fa inna sadaqah, kerana sedekah pahalanya sampai ke mati. Wa yantafi'u biha, dia beroleh manfaat dengannya tanpa khilaf di kalangan umat Islam. Wa hadha huwa as-shawab. Terus baca. Wa qala Muhammad. Ini tajuk yang kita sebut tadi. Adakah bercakap buruk tentang seseorang perawi dikira mengumpat? Tidak. Itu tak dikira mengumpat. Bahkan adalah perkara yang wajib. Maka berkata Abdullah bin Mubarak di hadapan orang ramai, da'u, tinggalkanlah kamu daripada mengambil hadis Amr bin Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf, kerana mereka pernah mencela, memaki para sahabat radhiyallahu anhum. Terus 33. Maka berkata Abu Aqil berkata, dia berkata waktu itu kami sedang duduk di sisi Qasim bin Ubaidullah. Qasim bin Ubaidullah nasab dia nasyad. Nasab dia bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Siapakah beliau? Lihat kepada syarah
Imam Nawawi pada baris yang pada baris yang kedua, pada baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Maka siapakah Qasim bin Ubaidullah? Jom kita lihat. Beliau adalah Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Bin Umar bin Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab tu adalah moyang dia. Moyang dia adalah Umar bin Khattab. Macam mana pula dengan Abu Bakar? Maka lihat pada hujung muka surat tersebut. Ibu kepada beliau, ibu kepada Al-Qasim ini. Siapakah ibu beliau? Maka ibu beliau adalah Ummu Abdillah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Maka nasab dia bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Okey. Maka kata Abu Akil, aku sedang duduk dengan Qasim beserta Yahya bin Sa'id. Faqala Yahya, maka Yahya berkata, apa sebenarnya maksudnya? Maksudnya Yahya cuba nak sampaikan engkau ini daripada keturunan para sahabat yang hebat Abu Bakar dan Umar. Siapa tak kenal? Sebut dia Abu Bakar dan Umar, semua orang kenal. Jadi Yahya bin Sa'id berkata, mesti susah kan kalau contoh orang ada tanya soalan dan kamu pada waktu itu tak dapat nak jawab. Mesti susah nak menghadapi keadaan seperti itu. Maka kata Qasim bin Ubaidullah, tidak. Sebenarnya lebih susah daripada itu adalah pada waktu itu aku memberi jawapan tanpa ilmu ataupun aku mengambil hadis dan riwayat daripada orang yang tidak thiqah, daripada orang yang tak dipercayai. Itu lebih berat. Maka ini kisah dia. Terus, maka telah berkata Yahya bin Sa'id kepada Qasim, ya Aba Muhammad, kunyah Abu Qasim, kunyah Al-Qasim. Maka beliau berkata, wahai Abu Muhammad, innahu qabihun ala misli. Sesungguhnya amatlah buruk ke atas orang seperti kamu, daripada keturunan orang hebat. Azimun an tus'ala an syai'in min amri hadzal din. Mesti berat, sukar dan susah ke atas orang seperti kamu apabila ditanya tentang sesuatu daripada urusan agama ini. Fala yujadu indaka, maka tidak didapati di sisimu daripada soalan tersebut ilmun, sebarang pengetahuan, wala farajun, dan jalan keluar. Mesti berat. Nanti mesti malu. Orang tanya tak dapat nak jawab. Padahal keturunan Abu Bakar dan Umar. Maka kata Qasim bin Ubaidullah, wa amma dha, kenapa pula begitu? Kalau aku tak tahu jawapan, aku cakap tak tahu. Kenapa nak rasa berat, beban, sukar dan sebagainya? Maka berkata Yahya bin Sa'id, li'annaka benu imamai huda, kerana sesungguhnya kamu adalah anak cucu daripada dua orang imam yang diberikan petunjuk, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Qala yaqulu lahul Qasim, maka Qasim menjawab, aqbahu min zalik, yang lebih buruk daripada itu, indaman aqala anillah, bagi orang yang memahami ilmu agama daripada Allah, an aqula, bahawa aku bercakap bighairi ilmin, tanpa ilmu, itu lebih teruk. Au akhudha, ataupun aku mengambil daripada orang yang tidak thiqah, dipercayai akan sesuatu hadis, itu lebih teruk. Kalau aku tak tahu jawapan, aku cakap tak tahu. Tetapi mereka-reka jawapan, mengambil hadis daripada perawi yang dipertikaikan, maka itu adalah lebih teruk, kata Qasim bin Ubaidillah. Riwayat yang ke-34, kisah yang lebih kurang sama, cuma sanadnya berbeza dan ada sedikit sebanyak penambahan. Terus, imamai wa bin Umar. Okey. Cuma dalam sanad ini ada sedikit perbezaan. Bukan Abu Bakar dan Umar, sebaliknya Umar dan Abdullah bin Umar. Maka berkata Abu Akil, anna ibna li Abdullah bin Umar. Ada seorang
anak lelaki kepada Abdullah bin Umar. Sa'aluh, mereka telah bertanya kepada beliau tentang sesuatu lam yakun indahu fihi ilmun, yang dia tidak tahu. Orang tanya soalan dia tak tahu. Dan memang tak tahu. Tapi kadang-kadang pelik. Manusia berharap bahawa orang yang ditanya tu mesti tahu semua benda. Tidak, manusia pun tak sempurna. Lagi banyak benda yang dia tak tahu berbanding daripada apa yang sebenarnya dia tahu. Maka dia tak boleh nak jawab sebab dia tak tahu ilmu. Dia tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Maka Yahya bin Sa'id berkata, wallahi demi Allah, dia macam terkejut. Inni la'u'zimu an yakuna mislak. Sesungguhnya aku menganggap besar, menganggap berat bahawa orang seperti kamu dan kamu pula adalah anak lelaki Imamail Huda, dua orang imam yang berada di atas petunjuk, iaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Aku menganggap besar. Tus'al, kamu ditanya tentang sesuatu, laisa indaka fihi ilmun, dan kamu tidak tahu jawapannya. Maka berkata akan Abdullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ubaidullah, anak kepada Abdullah bin Umar, a'zamu min zalika, yang lebih teruk daripada itu, wallahi demi Allah, indallah, di sisi Allah, wa indaman aqala anillah, dan bagi orang yang mempunyai pengetahuan daripada Allah, an akulah, lebih teruk daripada itu aku bercakap tanpa ilmu, au ukhbirah, ataupun aku dikhabarkan tentang orang lain, dikhabarkan sesuatu daripada orang yang tidak dipercayai. Qal, berkata perawi, wa syahidahuma Abu Aqil Yahya bin Mutawakkil hina qala zalik. Ada dua saksi lagi yang pada waktu itu memerhatikan bual bicara dan perbahasan tersebut. Jelas ke jelas? Terus? Bahawa kata Yahya bin Sa'id, aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah tentang seorang perawi yang tidak teguh di dalam periwayatan hadisnya. Hafazan dia tak baik, keteguhannya tak ada. Fayas'aluni anhu, maka pada waktu itu fayatini rajul, maka lelaki itu datang berjumpa dengan ulama-ulama tadi. Fayas'aluni anhu, dan mereka pada waktu itu fayas'aluni anhu, maka mereka bertanya kepadaku tentang orang tersebut. Maka semua para ulama ini menjawab, walaupun lelaki itu ada, perawi tersebut ada, akhbir anhu, maklumkanlah kepadanya bahawa perawi tersebut tidak kukuh, tidak teguh. Lalu ini yang Imam Muslim nak terangkan, menyebut tentang kecacatan perawi walaupun dia ada di depan, tidaklah termasuk di dalam perkara yang tercela. Sebaliknya itu adalah kewajipan dalam agama untuk menjaga hadis dan riwayat. Jelas ke jelas? Seterusnya berkaitan tentang perawi yang bernama Syahar bin Hausyab. Terus? Maka ditanya kepada Ibn Aun tentang hadis Syahar bin Hausyab. Dan pada waktu itu orang yang ditanya, Syahar bin Hausyab ni, dia berdiri dekat palang pintu dia, Uskufah. Lihat kepada syarah Imam Nawawi baris yang keempat, Al-Atabatus Sufla allati tuta, palang pintu yang dipijak, yang bahagian bawah. Dia pada waktu tu tengah dengar. Siapa? Orang yang sedang ditanya tentangnya, Syahar bin Hausyab. Siapa yang ditanya? Iaitu Ibn Aun. Maka ketika mana Ibn Aun ditanya tentang Syahar bin Hausyab, dan waktu itu Syahar bin Hausyab ada di situ, dia sedang mendengar, dan dia berada di pintu rumahnya. Maka berkata Ibnu Aun, inna Syahran nazakuh, sesungguhnya Syahar adalah seorang yang telah dituduh dengan celaan. Nazakuh, seseorang yang telah dituduh dengan celaan. Apakah maksud nazakuh? Baris yang kelima, maknahu ta'anu fihi wa takallamu li jurhi, dan mereka telah menuduhnya dengan sesuatu kecacatan. Maka bagi para ulama hadis itu bukanlah mengumpat, itulah bukanlah meribat. Tak perlu nak menjaga hati sesiapa sebab nak menjelaskan supaya tak berlaku salah faham. Jangan ambil hadis daripada ini, jangan ambil riwayat daripada orang ini, ambillah riwayat daripada orang yang dipercayai sahaja. Terus? Akhazathu,
Maka Imam Muslim sendiri menyebut bahawa akhadathu alsinatun nas, lidah-lidah manusia mula berkata-kata tentang mereka, yakni takallamu fi, mereka mula bercakap tentang perawi tersebut. Terus terus maka Syu'bah berkata, aku pernah bertemu dengan Syahr bin Hausyab dan aku tidak mengiranya sebagai salah seorang daripada perawi hadis. Terus ini berkenaan tentang Abbad bin Bishr pula. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, apa qultu li Sufyan, aku telah berkata dengan Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya perawi yang bernama Abbad bin Katsir, man ta'rifu halah, adalah orang yang kamu kenal keadaannya. Wa idza haddatsa, bila dia menceritakan hadis, jaa, beliau datang membawa bi amrin azim, pada waktu itu penambahan yang banyak. Dia tekuk tambah hadis dan riwayat. Dia membawa sesuatu yang besar daripada penipuan dan sebagainya. Fatara an aqula linnas, maka apakah pandangan kamu, adakah aku patut bercakap dengan orang ramai, la ta'khudhu anhu, jangan kamu ambil hadis daripada Abbad bin Katsir. Maka Sufyan bin Uyainah berkata, bala, bahkan. Kemudian Abdullah berkata, fakuntu idza kuntu fi majlisin, maka adalah aku apabila berada di dalam satu majlis, yang mana dalam majlis itu dinukilkan hadis riwayat yang terdapat padanya nama Abbad, asnaitu alaihi fi dinih, maka aku puji beliau pada agamanya, dan aku berkata, la ta'khudhu anhu, jangan ambil hadis dan riwayat daripadanya. Ibadah dia mungkin bagus, solat dia mungkin bagus, tapi dalam bab hadis kata Abdullah bin Mubarak, jangan ambil hadis dan riwayat daripada Abbad bin Katsir. Dan ini yang kita nak dijelaskan bermula daripada hadis ini, bahawa banyak je orang yang sebenarnya bagus, soleh, baik, tapi dalam periwayatan hadis dia berdusta. Bukan kerana dia sengaja berdusta, tetapi kerana dia tidak mahir di dalam periwayatan hadis, maka tanpa disedar dia berdusta sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seterusnya terus. Terus maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad telah menceritakan kepadaku Isa bin Yunus bahawa beliau berkata, aku berada di pintu rumahnya, iaitu pintu rumah Muhammad bin Sa'id. Wa Sufyan indahu, dan pada waktu itu Sufyan ada bersama dengan Muhammad bin Sa'id. Falamma kharaja, maka apabila Sufyan telah keluar daripada rumah Muhammad bin Sa'id, dia duduk sekali dengan pada waktu itu Muhammad bin Sa'id. Sa'altu anhu, maka aku bertanya kepada Sufyan tentang Muhammad bin Sa'id, bagaimana beliau. Maka Sufyan, walaupun kawan baik dia baru jumpa tadi, Sufyan berkata, annahu kadzab, beliau adalah pendusta besar, pembohong besar. Riwayat yang ke-41. Maka pada hadis ini nak menerangkan berapa ramai orang-orang yang baik, yang soleh berdusta dalam periwayatan hadis. Bukan kerana mereka sengaja buat, tetapi pada waktu itu kerana mereka tidak tahu dan tidak ada kemahiran dalam periwayatan hadis, sehingga mereka meriwayatkan hadis yang penuh dengan dusta dan pada waktu itu penolakan. Maka berkata, dah baca dah sanad dia? Belum? Baca, dah baca dah. Maka daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata, lam naras salihin, kami tidak melihat orang-orang yang salih, fi syai'in, pada sesuatu. Okey, fi syai'in, pada sesuatu, akdzaba minhum, yang lebih mendatangkan dusta daripada mereka dalam periwayatan hadis.
Maksudnya mereka ini dalam bab hadis penuh dengan pembohongan, penuh dengan dusta. Orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik ni. Apakah maksud dia? Lihat kepada syarah Imam Nawawi pada baris yang pertama, pada baris yang kedua. Wa ma'nahu, dan maksud daripada ungkapan-ungkapan yang kita baca dan akan baca tersebut adalah seperti mana yang Imam Muslim katakan, annahu yajril kizib ala alsinatihim, pada waktu itu berlega-lega pembohongan pada lidah mereka. Wala yata'ammadun, bukanlah mereka ni sengaja nak berbohong. Wa dzalika liqaunihim, dan yang demikian itu adalah kerana mereka la yu'anuna, tidak mengetahui sana'ata ahli hadis, kepakaran dan cara ahli hadis dalam meriwayatkan hadis. Fayaqul khata', maka terdapat kesalahan dalam riwayat mereka. Wala ya'rifunah, dan mereka tidak tahu. Wa yarwuna al-kadhib, mereka meriwayatkan hadis-hadis yang bohong. Wala ya'lamuna annahu kadhib, dan mereka tak tahu pun itu adalah pembohongan. Maka sebab itu disebut bahawa tidak ada daripada orang soleh yang lebih banyak daripada pembohongan dalam periwayatan hadis. Kata Yahya bin Sa'id. Berkata Ibnu Abi Attab, falaqitu ana Muhammad bin Yahya bin Sa'id al-Qattan, fasa'altuhu, maka aku telah bertanya kepada Muhammad bin Yahya bin Sa'id tentang perkara tersebut. Maka beliau berkata daripada ayahnya. Apakah maksudnya? Lam tara ahlal khairi fi syai'in, tidaklah kamu melihat pada orang-orang yang baik pada sesuatu, akzaba, yang lebih mereka dustakan daripada mereka, seperti dalam periwayatan hadis. Terlalu banyak pembohongan. Sebab dia pun tak tahu apa kemahiran ilmu hadis, tetapi bila dinukilkan hadis, terdapat begitu banyak pembohongan. Qala Muslim, yaqulu yajril kadhib, berlega-lega pembohongan pada lidah mereka, dalam keadaan mereka tidak sengaja untuk berbohong. Terus? Okey, ini kita sambung malam nanti insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.